Sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan bab 4 stoikiometri, konsep mol dalam persamaan kimia. Persamaan kimia merupakan satu cara penulisan untuk menguraikan sesuatu tindak balas kimia. Anak panah dalam persamaan mewakili menghasilkan. Contohnya, mari kita lihat cara menulis persamaan kimia untuk tindak balas antara zinc dan oksigen menghasilkan zinc oksida. Jadi, dalam tindak balas ini, bahan permula iaitu zinc dan oksigen dikenali sebagai bahan tindak balas dan ditulis di sebelah kiri persamaan. Dan semasa menulis persamaan kimia, kita perlulah menggunakan formula kimia bagi sebatian ataupun unsur yang digunakan. Seterusnya, bahan baharu. Jadi untuk contoh ini, bahan baharu adalah zinc oksida, disebut hasil tindak balas dan ditulis di sebelah kanan persamaan. Bahan yang wujud sebagai pepejal ditulis sebagai P, cecair C, gas G dan yang larut dalam air dikenali sebagai larutan aqueous ataupun ditulis sebagai AK dalam satu persamaan kimia. Di dalam persamaan ini didapati terdapat satu atom zinc dan dua atom oksigen. Di sebelah kanan pula terdiri daripada satu atom zinc dan juga satu atom oksigen. Jadi, untuk menyeimbangkan bilangan atom di kedua-dua belah persamaan, kita perlulah menambah satu nilai yang dikenali sebagai perkali di dalam persamaan kimia yang seimbang. Jadi, stoikiometri ialah kajian kuantitatif komposisi bahan kimia yang terlibat dalam sesuatu tindak balas kimia. Perkali di mana yang kita tambah contohnya 2 dalam persamaan yang seimbang memberitahu kita nisbah bahan tindak balas dan hasil tindak balas dalam sesuatu tindak balas kimia. Contohnya dalam melalui persamaan kimia yang kita dapati di sini didapati 2 mol zinc bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen untuk menghasilkan 2 mol zinc oksida. Jadi nilai perkali adalah sangat penting dalam suatu persamaan kimia yang seimbang. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh untuk menyeimbangkan suatu persamaan kimia. Contohnya, di sini diberikan satu persamaan kimia. Jadi sekarang mari kita tentukan dahulu sama ada persamaan kimia ini merupakan persamaan kimia yang seimbang ataupun tidak. Bahan yang terdapat di sebelah kiri dikenali sebagai bahan tindak balas dan di sebelah kanan adalah hasil tindak balas. Dan sekiranya kita tentukan bilangan atom bagi setiap unsur yang hadir dalam persamaan ini, didapati untuk bahan tindak balas terdapat 2 atom hidrogen, 2 atom oksigen. Bagi hasil tindak balas pula terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi jelas kita boleh nampak di sini persamaan ini merupakan persamaan kimia yang tidak seimbang. Jadi di sini kita perlulah menyeimbangkan bilangan atom oksigen di sebelah kanan supaya ianya sama bilangannya seperti mana di sebelah kiri. Jadi dengan mendarabkan 2 bagi atom oksigen yang hadir di sebelah kanan tindak balas, kita telah berjaya menyeimbangkan bilangan atom oksigen di kedua-dua belah persamaan. Jadi nilai 2 ini yang akan menjadi perkali dalam persamaan kimia ini. Seterusnya, apabila kita menambahkan nilai perkali 2 di sebelah kanan persamaan tindak balas, iaitu di bahagian sini, jadi pelajar boleh dapati di mana di sebelah
kiri atom hidrogen hanya terdapat 2 atom hidrogen. Jadi kita perlu seimbangkan juga di sebelah kiri dengan mendarabkan 2. Jadi sekarang kita akan dapat persamaan kimia yang berbeza dengan menambahkan nilai 2 di hadapan gas hidrogen ini, H2. Jadi kalau sekarang kita memandingkan selepas kita letakkan bilangan perkali, jadi kita boleh bandingkan di mana sekarang persamaan ini adalah suatu persamaan kimia yang seimbang di mana bilangan atom di kedua-dua belah persamaan adalah sama. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Jadi langkah yang pertama, kita kenal pasti dahulu bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas dan bilangan atomnya. So, jadi untuk di sebelah kiri terdiri daripada 1 atom aluminium dan 2 atom klorin. Di sebelah kanan pula 1 atom klorin dan 3 atom klorin. Jadi di sini kalau kita lihat bilangan atom klorin adalah tidak seimbang. Jadi bagi menyeimbangkan bilangan atom klorin di kedua-dua belah persamaan, kita darabkan satu nilai perkali supaya bilangan atom klorin adalah sama. Nilai itu akan dipindahkan di dalam persamaan kimia yang kita hendak seimbangkan. Jadi dengan penambahan nilai perkali pada atom untuk menyeimbangkan atom klorin, kita boleh dapati sekarang bilangan atom aluminium telah menjadi 2. Okey, disebabkan oleh penambahan nilai 2 pada sebatian aluminium 3, aluminium klorida ini ya. Jadi kita perlu seimbangkan atom aluminium yang terdapat di sebelah kiri juga dengan menambahkan nilai. Jadi akhirnya pelajar boleh dapati okey, satu persamaan kimia yang seimbang apabila kita membandingkan bilangan atom di kedua-dua belah persamaan. Sekarang mari kita lihat cara untuk menulis persamaan kimia dan kemudian menyeimbangkan persamaan kimia tersebut. Contohnya, katakan pelajar diberikan pelajar dikendaki menulis persamaan kimia untuk tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Jadi langkah pertama, pelajar perlulah senaraikan semua bahan dan hasil tindak balas dengan formula kimianya. Jadi untuk soalan ini, bahan tindak balas adalah asid hidroklorik dan natrium hidroksida dan hasil tindak balas adalah natrium klorida dan air. Jadi, dengan mengetahui formula ion bagi setiap bahan yang terdapat di sini, kita boleh mendapatkan formula kimia bagi contohnya untuk asid hidroklorik. Ini adalah formula kimia untuk natrium hidroksida, natrium klorida dan air. Jadi adalah penting untuk pelajar untuk mengetahui formula ion bagi setiap ion yang lazim digunakan seperti mana cikgu telah kongsikan dalam video yang sebelum ini. Langkah yang kedua, kita perlulah menulis persamaan kimia dahulu di mana dengan menulis formula kimia yang kita telah kenal pasti ini di mana HCl, asid hidroklorik, bertindak balas dengan NaOH, natrium hidroksida, bagi menghasilkan, mesti guna anak panah, natrium klorida, NaCl, dan juga air, H2O. Jadi sekarang kita telah menulis persamaan kimianya. Langkah yang ketiga, kita perlulah menyeimbangkan persamaan kimia ini. Jadi, kita gunakan kaedah sama seperti mana sebelum ini. Kita kenal pasti dulu bilangan atom hidrogen, bilangan atom yang terdapat di sebelah kiri persamaan dan juga kanan persamaan. Dan kita bandingkan adakah nilainya sama ataupun berbeza.
Jadi selepas kita menyenaraikan bilangan atom yang hadir di sebelah kiri dan kanan persamaan, jadi pelajar sendiri boleh nampak di mana bilangan atom di sebelah kiri dan juga kanan adalah sama. Jadi ini menunjukkan persamaan yang pelajar telah tulis adalah satu persamaan kimia yang seimbang dan pelajar tidak perlu menambah sebarang nilai perkali. Jadi maklumat yang kita boleh dapat daripada persamaan ini adalah 1 mol asid hidroklorik bertindak balas dengan 1 mol natrium hidroksida bagi menghasilkan 1 mol natrium klorida dan 1 mol molekul air. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua, pembentukan kuprum 2 sulfat dan air melalui tindak balas antara kuprum 2 oksida dengan asid sulfurik. Langkah pertama, kita senaraikan semua bahan dan hasil tindak balas. Jadi bahan tindak balas untuk soalan ini adalah kuprum 2 oksida dan asid sulfurik dan ianya tindak balas ini menghasilkan kuprum 2 sulfat dan air. Seterusnya, kita senaraikan formula kimia bagi setiap sebatian yang hadir dalam tindak balas ini. Jadi, formula kimia untuk kuprum 2 oksida adalah CuO. Formula kimia untuk asid sulfurik H2SO4. Formula kimia untuk kuprum 2 sulfat adalah CuSO4 dan juga molekul air H2O. Jadi sekarang kita tuliskan persamaan kimia dahulu di mana kuprum 2 oksida CuO bertindak balas dengan asid sulfurik H2SO4 menghasilkan kuprum 2 sulfat CuSO4 tambah dengan air. Jadi sekarang kita selesai dengan langkah kedua. Langkah yang ketiga pula kita perlu seimbangkan persamaan kimia ini. Jadi kalau nak seimbangkan persamaan kimia, kita perlu tahu bilangan atom yang terdapat di sebelah kiri dan kanan adakah sama. Jadi kita lihat. Jadi di sini kalau pelajar lihat bilangan atom di sebelah kiri dan kanan adalah sama. Jadi ini menunjukkan kita tidak perlu menambah sebarang perkali dalam persamaan ini dan ini merupakan satu persamaan kimia yang seimbang di mana 1 mol kuprum 2 oksida bertindak balas dengan asid sulfurik bagi menghasilkan 1 mol kuprum 2 sulfat dan 1 mol air. Okay. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga untuk menulis persamaan kimia iaitu tindak balas antara logam natrium dengan air yang menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Langkah pertama, kita senaraikan semua bahan dan hasil tindak balas dan kita kenal pasti formula kimianya. Dan seterusnya kita pindahkan dalam bentuk persamaan dulu. Langkah ketiga, seperti biasa, kita perlu seimbangkan. Jadi, untuk menyeimbangkan, kita perlu kenal pasti bilangan atom yang hadir di kedua-dua belah persamaan. Jadi, untuk persamaan ini, pelajar boleh tengok di mana bilangan atom di sebelah kiri dan juga kanan adalah berbeza. Terutamanya untuk atom hidrogen. Jadi, kita perlu menambahkan nilai perkali 2 pada atom hidrogen bagi menyeimbangkan atom hidrogen. Dengan penambahan nilai 2 ini, kalau pelajar perhatikan, kita sebenarnya telah menambahkan bilangan atom bagi oksigen juga. Jadi, atom oksigen kita perlu darab dengan 2. Untuk sebelah kiri, jadi sebelah kanan pun kita perlu darab dengan 2. Jadi, dengan penambahan nilai 2, kesannya kalau pelajar boleh lihat, kita telah dapati di bahagian kanan persamaan terdapat 2 atom natrium pula. Yang asal 1 sekarang dah jadi 2. Jadi kita perlu darabkan 2 natrium. Jadi sekarang kalau pelajar lihat
Kita tengok bilangan atom bagi kedua-dua belah persamaan di sebelah kiri dan juga kanan adalah sama. Jadi ini menunjukkan kita telah berjaya menulis persamaan kimia yang seimbang. Sekarang mari kita lihat dua masalah penghitungan berkaitan dengan persamaan kimia. Contohnya, persamaan yang berikut menunjukkan tindak balas antara 40 gram kalsium karbonat yang dipanaskan dengan kuat. Berikut merupakan tindak balas yang berlaku. Jadi dalam soalan ini telah diberikan persamaan. Okey, jadi pelajar dikendaki menghitung jisim kalsium oksida yang terbentuk. Jadi langkah yang pertama, pelajar perlu mendapatkan maklumat dulu. Apa maklumat yang terdapat di dalam persamaan? Daripada persamaan ini didapati 1 mol kalsium karbonat apabila dipanaskan dia menghasilkan 1 mol kalsium oksida dan 1 mol karbon dioksida. Dan daripada soalan pula kita dapati 40 gram kalsium karbonat. Ini daripada soalan yang kita boleh jumpa di sini. Okey. Okey. Dan kita dikendaki menghitung jisim kalsium oksida. Jadi untuk penghitungan yang melibatkan persamaan kimia ini, kita hanya boleh hubungkan mol sahaja. Jisim ataupun kuantiti lain kita tidak boleh hubungkannya dengan secara terus. Jadi kita perlu tukarkan nilai 40 gram ini kepada mol dahulu dengan menggunakan formula mol sama dengan jisim per JMR. Jadi daripada pengiraan ini, mol untuk kalsium karbonat adalah 0.4. Jadi kalau kita lihat nisbah dia, 1 mol kalsium karbonat terurai menghasilkan 1 mol kalsium oksida. Maksudnya apabila 0.4 mol kalsium karbonat terurai, bilangan mol kalsium oksida yang terhasil adalah sama juga. Jadi dengan ini apabila kita telah berjaya menghitung mol, sekarang kita boleh kira jisim kalsium oksida yang terhasil masih lagi dengan menggunakan formula yang sama iaitu 22.4 gram. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Pembakaran aluminium dalam udara adalah seperti berikut. Soalan dikendaki menghitung berapakah jisim aluminium oksida yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar lengkap dalam udara. Jadi, maklumat yang kita dapati daripada persamaan didapati 4 mol aluminium bertindak balas dengan 3 mol oksigen bagi menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Dan daripada soalan diberikan jisim 5.4 gram aluminium dibakar. Jadi, cikgu dah beritahu kita tidak boleh menghubungkan satu bahan dengan bahan lain dalam kuantiti GC atau kuantiti lain. Hanya boleh dihubungkan dengan kuantiti mol. Jadi, kita tukarkan dulu gram ini kepada unit mol di mana apabila kita gantikan dalam formula yang sama, mol sama dengan jisim per JMR, mol untuk aluminium kita akan dapat 0.2 mol. Okey, jadi daripada maklumat daripada persamaan didapati 4 mol aluminium boleh menghasilkan 2 mol aluminium oksida apabila bertindak balas dengan 3 mol oksigen. 2 Jadi nisbah dia adalah 4 nisbah 2. Jadi daripada nisbah ni kita boleh tahu bilangan mol bagi aluminium oksida iaitu 0.1 mol. Jadi kita boleh gantikan nilai mol ini di dalam formula yang sama. Akhirnya kita akan dapat jisim untuk aluminium oksida adalah 10.2 gram. Jadi itu sahaja berkaitan dengan konsep mol dalam persamaan kimia. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.